Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perbincangan kita dalam bab yang ke-13, perkara-perkara yang membatalkan iman. Jadi sebagaimana kita dah bagi tahu dah, semaya boleh batal, wuduk batal, ketung batal wuduk. Semaya cakap batal semaya. Iman kita ni, kalau kita kata la ilaha illallah ni, Muhammad Rasulullah, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala ni boleh batal juga. Dengan perkara-perkara yang akan kita sebutkan pada hari ini. Cumanya asas kitanya, kita kena ingat asas kita. Akidah Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Ahlul Qiblat. Apa maksud Ahlul Qiblat? Ahlul Qiblat maknanya orang hak mengaku dia beriman, kita tak boleh kata kafir. Kecuali setelah kita nampak dia buat benda-benda yang memang merosakkan iman dia. Itu pun setelah diberi nasihat. Royak dulu. Salah ni. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan pendapat sahabat, ulama-ulama yang terdahulu ni. Apa yang awak buat ni? Kita bagi tahu dulu. Tak pada sekali, dua kali, tiga kali. Hujah dia lawan juga, dia engkar juga, dia kerah kepala juga. Pada waktu itu kena bawa ke mahkamah. Mahkamah yang menentukan orang ni murtad, waliyazbillah. Jadi tak boleh kita pandai-pandai sendiri. Dia tepek di rumah orang itu murtad, dia ni jangan bunuh habis dunia lah gitu. Dia kena ada prosedur dia. Bahasa orang moden ni panggil prosedur. Mana ada cara-cara, tidak semudah yang boleh pakai akak bawa gitu jangan. Jadi perkara yang menyebabkan terkeluarnya seorang itu daripada agama Islam atau terbatal imannya ialah 4 perkara. Yang membatalkan iman ini ada berapa? 4 perkara. Yang pertama, mengingkari sifat rububiyah atau mencelanya. Pertama. Yang kedua, mengingkari atau mencela asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang ketiga, mengingkari atau mencela sifat uluhiyah. Uluhiyah, ketuhanan yang berhak disembah, dipuja oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerasulannya. Jadi kalau salah satu daripada 4 ni, dia tak nanti beri apa. Makhluk perosak ni satu pun rosak dah. Jangan kata nak tunggu 4 dulu, tak. Satu pun dah rosak. Itu bermula di situ. Satu pun penuh. Keempat-empat perkara tersebut berlaku dengan i'tiqad. I'tiqad mana pegangan hati. Perkataan, kita dikata, Tuhan ni tak sempurna ni. Dan perbuatan, pergi sujud ke berhala ke, pergi sujud kubur, berhala mungkin tak sujud orang kita ni. Tapi kalau pergi kubur, jangan main. Minta dengan wali. Wali susah aku ni. Kalau mu tak tolong kat lapar. Jadilah tu. Jadi. Sama, orang kita hak puja hati banyak. Dulu kita cerita dah. Tak. Kubur keramat dalam berapa keramat semua. Tapi jangan jadi di Kuala Lumpur tak apa kubur keramat. Di Kuala Lumpur ada kubur keramat. Semua orang keramat belakang situ. Orang keramat, kubur keramat, masjid keramat, sama semua keramat. Mana? Di Datuk Keramat. Dia keramat belakang buat dia tu. Tu tak apa. Tu tak terlibat akidah. Lama ni kata kubur keramat sini. Jangan. Dah. Ni tak masuk dalam akidah ni. Memang dia keramat. Kalau nak jadi orang keramat, duduk situ. Duduk situ sah dah jadi orang keramat. Jadi dia kata orang mana ni? Ni orang keramat ni. Jadi kalau nak jadi orang keramat kena duduk mana? Duduk di Keramat Kuala Lumpur. Kapur dia, nama kapur tu. Orang keramat betul, tak ada lah. Orang keramat betul orang yang mengenal Allah, wali-wali. Tapi dia kata ada juga orang tidak wali pun keramat. Ada tak ada? Ahli-ahli sihir keramat. Itu dia bukan panggil keramat. Dia karamah ni, bahasa keramat ni bahasa Melayu. Bahasa Arab kata karamah. Mana orang yang mendapat kemuliaan Allah. Tuhan beri dia tu ada kelebihan dengan sebab dia tu hampir dengan Allah dengan takwa tu boleh. Kalau dia doa Allah Taala terima doa dia. Kalau dia minta mana mudah terima. Ni orang yang tak kenal Tuhan ni jadi keramat juga. Tu tidak keramat tu. Dia panggil orang bisa, orang gitu. Mana Tuhan bagi pada orang ni nak uji kita. Sebagaimana ujian Dajjal. Dajjal mari nanti mata sebutir ni dia boleh buat belakang dah. Mu kata aku tidak Tuhan. Tengah hari panas ni. Langit, lepas tu hujan.
Buat suruh dia boleh royak ke langit. Dia satu, dia dua, nak lebak ke, nak lebak ke, nak renyah-renyah. Wah, punya hebat dia. Kalau orang tak tidak kejap email masa tu, email terbalik kuat habis. Dia kata, awak tak percaya saya tu ya? Tak percaya, mu mata butir Dajjal. Baik. Pok mu nama sikit-sikit. Mama, bangun, anak nak jumpa. Tubik ayah dia cakap dia. Anak, ni Tuhan kita. Sudah. Nak kata pun? Kalau orang betul-betul tidak kuat imannya dipelihara oleh Allah Ta'ala, memang takut. Sebab itulah Nabi ajabna kepada kita, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Fitnah Dajjal. Jari orang boleh selamat Dajjal. Orang beriman betul-betul selamat. Sebab dia nampak atas dahi Dajjal dia tulis kafara, kafir. Saya tulis atas dahi Dajjal. Mata dia sebutin, atas dahi dia tu ada tulis saya. Kafir. Dajjal. Jadi kalau orang mukmin nampak, orang kafir nampak apa dia duduk sujud Dajjal. Tak tengok tulis saya kafir tu. Ni bahaya. Tak. Na'udzubillah lah minta berlindung itu. Jadi kita pahamlah sekarang ni 4 perkara. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, mengingkari sifat rububiyah atau mencelanya. Gabriel makna rububiyah ni. Cara-cara kita dengar ni tak. Cara kurang dengar. Jadi kalau nak faham dia, yang pertama di dalam tauhid itu ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Apa dia rububiyah? Tak siapa lagi takrif dia. Dengan beriktikad bahawa dialah Tuhan yang menciptakan alam. Rububiyah itu maknanya Tuhan yang menciptakan, menjadikan alam. Itu rububiyah. Apa makna rububiyah? Ulas sekali. Mencipta, menjadi, membuat, mengadakan alam ni, itu Tuhan. Itu dia panggil rububiyah. Mana rububiyah ni? Kuasa menjadikan, kuasa mencipta, kuasa mengadakan alam ni, Tuhan belaka. Itu rububiyah. Mentadbir. Hak jo tadbir alam ni pula. Nak jadi malam, nak jadi siang, nak jadi hujan, jadi panas ni, siapa dia? Allah. Memilikinya. Gerai dunia ni duduk siapa? Gerai. Duduk Tuhan belaka. Hak dia. Jadi satu gerai ya. Kalau tanya siapa dia kat milik dunia ni, gerai duduk tangan siapa? Tangan Tuhan. Habis kita. Terus duduk mikir banyak. Dia gerai duduk tangan dia, hak dia lah tu. Dia nak buat berapa? Faham dah? Apa makna rububiyah? Tanda di situ, tanda, garis di bawah. Di bawah kitab kita tu, Tuhan yang menciptakan. Itu makna rububiyah. Jumpa tepat ke tak ni? Muka surat 67. Tuhan yang menciptakan alam, mentadbir, memilikinya, memberi rezeki, segala-galanya di bawah pengetahuan, kehendak dan kebijaksanaannya yang tidak terhingga. Jelas daripada kita. Apa makna rububiyah? Tuhan yang menciptakan alam, mentadbir, memiliki alam ini, memberi rezeki, segala-galanya duduk di bawah kehendak, pengetahuan, kebijaksanaan Tuhan. Mana kesimpulan kita ni, gerai dunia ni duduk di mana? Duduk di Allah, pada Allah Ta'ala. Hak dia. Itu makna rububiyah. Rububiyah. Kata sekali. Rububiyah. Baiklah. Maka setiap i'tiqad, perkataan dan tindak tanduk yang menunjukkan keingkarannya menjadi kafir dan riddah. Bagi roh bagi bawah. Riddah makna murtad. Riddah makna apa? Murtad. Seperti orang yang menganggap ada yang bersifat qidam, sedia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bawa kafir ni kata alam ni jadi sendiri ya. Tak ada orang buat-buat dia jadi sendiri berapa puluh juta tahun dulu. Dia tak tahu-tahu bukannya ada gerai tangan dia tarikh bila buatnya. Dia ada gerai. Apa boleh kayak berapa juta tahun dulu tu. Hasil daripada penemuan daripada apa dia panggil? Arkeologi apa ni? Haji ni kali. Arkeologi apa? Ada tarikh arkeologi? Tak ada tarikh. Cakap saja. Berapa juta? Tak ada. Yang tahu siapa dia? Tuan dia. Sebab gerai dia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan alam ni jadinya sendiri, orang ni sudah kufur, rusak iman dia dengan
Tauhid rububiyah. Jadi bersifat qidam. Sedia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia tidak berhajat kepada penciptanya. Mengingkari bahawa makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tahu terhadap makhluk setelah dijadikannya. Dia kata Tuhan lepas pada dia buat dulu tak pakai selok gitu ya. Lepas anak orang-orang lain ni. Lepas pada buat dulu tak. Paling tinggi cukup ya. Lepas pada tu ikut dia lah nak jadi guana. Nak kata apa? Engkau buat orang lain pula tak sibuk. Mak ayah sibuk dengan orang lain. Tak percaya kan? Menganggap adanya rezeki yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki bukan mari Tuhan. Ada juga. Rezeki mari mana? Mari di projek. Projek tak apa. Tapi jangan siapa perekat tak boleh nak kerja. Pasal apa tak pergi mak tak pergi masjid. Hai tak boleh kinya foto projek demo. Ini orang panggil rezeki duduk di projek. Bukan duduk di tangan Tuhan. Apa salahnya? Ini kalau dia Tuhan tulis hak kita. Orang sekat tara mana pun. Baik buat batas dengan batu. Dengan besi. Boleh jadi. Tuhan putus. Kau rezeki Tuhan tulis kita tu. Kau mana-mana dia akan mari. Kau sudah bimbang. Menjadi kufur juga orang yang menganggap sifat itu dipunyai juga oleh orang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dinyatakan oleh Firaun, ana rabbukumul a'la. Maksudnya akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi kalau ada orang yang ngaku jadi Tuhan juga kafir. Kita percaya, kafir juga orang percaya dia. Mudah ya nak kafir ni bukan payah. Tapi kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mengaku dirinya berkuasa memiliki, memberi rezeki dan mentadbir selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata saya berkuasa juga. Saya boleh pecat orang, boleh berapa. Ingat cerita orang kafir. Berlawan ni Nabi. Dia kata Tuhan boleh hidup orang, boleh mati orang. Oh senang, aku boleh juga. Dia panggil royak ke pengawal dia, dia ambil 2 orang dalam penjara. Dia kata hak ni aku hidup dia. Dia klik. Hak ni aku mati dia, pacu. Kok. Tu kerja bodoh. Siapa dia boleh buat lagi tu? Ambil seorang pergi hidup, seorang mati. Kata, naknya pergi hidup balik. Orang pacu tu. Kalau dia jadi sana. Takut mula pala dia, biar hidup balik. Baru betul. Dia berlawan dengan Nabi Ibrahim. Cerita. Dia kata, Tuhan boleh pergi hidup, boleh mati. Aku boleh. Dia ambil 2 orang. Ibrahim Nabi suka. Kerja apa? Ayat seorang, atas seorang tu. Mari 2-3 orang. Boleh saya buat. Pilih orang ni hidup, orang ni mati. Apa cerita? Nak mati tu hidup gelik je. Allahu Akbar. Atau bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu ada kawan. Dan menjadi kafir juga orang-orang yang ikut atau mempercayai sesiapa yang membuat pengakuan tersebut. Orang dia mengaku jadi Tuhan, kita percaya ke dia. Bolehnya juga. Boleh kafir juga orang tu. Saya tak ngaku jadi Tuhan, dia ngakunya. Tapi saya percayalah sebab dia bos saya. Apa jadi orang ni? Kafir. Rusak iman dia. Sebab kita percaya apa kau gila lagu tu. Yang kita percaya. Habis kita, yang pertama. Yang kedua, mengingkari atau mencela asma Allah dan sifat-sifatnya. Apa makna asma? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jangan duduk cerca, jangan duduk main-main. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mensabitkan baginya beberapa nama. Asma itu makna nama. Ismun. Jamak dia asma. Nama jamak. Dan sifatnya. Di samping menafikan beberapa sifat. Maka siapa yang menafikan atau mengurangkan apa yang disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir. Na'udzubillah. Maknanya Tuhan royak dah aku sifat aku lagu ni. Nabi royak sifat Allah Taala macam ni. Tiba-tiba kita kata tak boleh. Mana betul Tuhan boleh ada sifat lagu ni serupa dengan orang? Apa serupa dengan orang macam mana? Tuhan dah royak dah dia laisa kamitslihi syai'un. Tak ada bandingan. Tak ada serupa. Serupa dengan syurga. Nabi kata syurga itu mala ainur ra'at wala uzunun sami'at. Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah telitah dalam hati. Lepas tu Tuhan royak tak ada buah-buah dalam syurga.
Buah-buah tu ada, tapi kita jangan mikir stambu macam buah ruya, buah tepi jalan tu. Buah, nama buah. Walahmi tayri, nama buah. Jangan duk kira buah tu apa kita. Buah dia lagu mana? Buah dalam syurga. Nabi kata tak pernah mata tengok, tak pernah tengok dengar. Mana kalau kita mikir serupa tu. Bila kita bicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan tak serupa dengan orang. Bila Nabi sebut sifat Allah Ta'ala macam ni, kita tak boleh kata lagu ni, serupa dengan orang. Kalau serupa dengan orang, bukan Tuhan. Allah SWT ni, laisa kamislihi syai'. Dia tak serupa dengan makhluk. Hak serupa tu bukan Tuhan. Tak situ. Lepas tu, macam mana pula Nabi kata sebut sifat-sifat Allah Ta'ala macam ni? Sifat Allah Ta'ala melihat, mendengar. Sifat Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak mikir, Tuhan dengar lagu mana? Ada telinga kau? Tengok dengan mata kau? Jangan mikir. Lagu mana, hak Allah SWT. Yang pentingnya Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis Nabi, hak yang sahih itu sifat Tuhan. Jangan tak kaya dalam kepala. Kalau kita kata lagu ni, kat Tuhan sepuluh juga. Ada sifat, ada mata tak boleh melihat gini. Itu dia panggil salah faham. Fahaman kita yang pertama bila bicara sifat Allah Ta'ala, tak dalam kepala kita, Tuhan tak serupa dengan orang. Bila kita macam mana tu, kalau kamu jumpa dalam hadis, Nabi sebut sifat Allah, dia kata, ini serupa makhluk. Tak ada. Kalau serupa makhluk, bukan Tuhan. Itu ya kaedah dia. Kalau selagi serupa makhluk, itu bukan Tuhan. Lagu mana sifat Allah, sebagaimana Nabi sebut. Lagu mana sifat Allah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nak cari kaifiat dia, bukan kerja kita. Kalau tidak, kita kena tak depan kita, kaedah laisa kamitslihi syai'. Jadi, siapa yang mengingkar yang sabit oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi kafir wal iyad billah. Begitu juga orang-orang yang mensabitkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni Nabi kata bukan sifat Tuhan. Kita gioyak, ni Tuhan lagu ni. Kafir juga. Adapun mengkafirkan sifat-sifat Allah dan asma-Nya itu, nama-namanya itu dengan dua cara. Yang pertama, nafikan, iaitu kafir nafi dan kafir isbat. Ada kafir menafikan sifat. Ada kafir mengisbatkan sifat. Hak bukan sifat, kita isbat. Itu kafir. Menafikan yang sabit. Itu tak boleh juga. Dua-dua tak boleh. Mana tadi? Kafir nafi itu ialah menidakkan atau menafikan mana-mana sifat. Allah Subhanahu Wa Taala seperti menafikan ilmu. Itu saya tak tahu dalam gelak ni. Itu kafir dalam ni. Dalam gelak kau dalam curah bagi Tuhan rupa ya. Buat atas langit kau bawah bumi kau bagi Tuhan ada beza? Tak ada beza. Kira semua kepala otak kita. Guana tu sifat 20 tu itu sebahagian daripadanya, bukan semua. Hak tu orang tua-tua kita nak suruh mudah faham. Dia buat banyak tu. Tapi kita dia gaya dalam kaedah ada dah. Semua sifat kamalat yang sempurna itu sifat Allah. Semua sifat yang diisbat oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yang diisbatkan oleh Nabi SAW dalam hadis, semua sifat Tuhan. Cumanya mungkin mereka awal dia kata, ngapa hal ni dulu. Ingat-ingat hal ni. Tapi jangan sekat tu je. Jangan kata, 20 ni pandai dah lah. Tak ada hal lain. Tidak tak ada hal lain. Hak yang tu untuk permulaan kita nak faham. Lepas tu kena mengaji. Kau tinggi. Itu kaki tak lain lah. Pula tambahlah lagi. Sifat Tuhan hanya mendengar, mengetahui, melihat. Jadi kalau faham hak tu, kemah dah kita ni sebenarnya. Sifat yang kamu belajar, berapa sifat? Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mendengar. Lagi? Allah Ta'ala melihat. Kalau kita duduk tiga ni, duduk dalam kepala otak kita, ada lagi orang curi. Kak nak curi. Tuhan tengok. Boleh ngupak orang lagi. Nak ngupak orang, Tuhan dengar. Lepas tu? Nak buat apa dia? Nak buat benda ni, Tuhan tahu. Jawab dia, handbrake tarik sama. Lo ni handbrake kita locong. Handbrake locong ni panggil. Locong mana tak lekat tahan. Cihnya terlupa Tuhan. Saya nak curi, ingat Tuhan tengok. Saya nak mengopak, tak ingat Tuhan dengar. Tu boleh gomor orang tu tak? Lepas gomor, Astaghfirullahalazim. Astagfirullah, gapo Tuhan tengok, tulis belakang dah. Itu maknanya kita belajar sifat bila sahaja.
Kita tidak hadam, tidak betul-betul masuk dalam jiwa kita sifat Allah SWT. Kalau masuk betul-betul sifat Tuhan dalam diri kita, pengetahuan kita Allah SWT, manusia tak payah ada polis. Tutup bala polis. Bala polis kita buat pondok situ. Siapa dia nak buat? Nak ambil rasuah. Tuhan tengok. Tuhan mengetahui. Boleh ambil rasuah. Orang nak pergi curi. Tuhan tengok. Tuhan mendengar. Nak buat apa? Apa benda kita nak buat? Dalam gelap. Tuhan tahu juga. Lepas tu nak buat apa? Tak payah ada polis. Payah polis lagi. Dia jadi polis ni masalah sekarang ni. Sebab kita tak kenal Tuhan. Duk mengaji, duk bila sifat 20, jak mudah, pak mati. Bila. Tapi tidak menghayati. Allah SWT tu tengok, mendengar, melihat. Jadi kalau cukup hak ni faham molek, banyak lagi sifat-sifat Allah SWT yang kita kena mengaji. Tapi nak halih hak lain tu, hak ni pun tak makan lagi ni. Hak ni pun tidak orang panggil tidak jelira, tak masuk dalam orak lagi ni. Tak masuk dalam orak, masuk katkok gitu ya. Itu cerita. Tapi kalau balik jelira tak jelira pun, kalau spreng kat atas dah, kita kena ajar lah sifat Tuhan hak mulia ni. Tidak kata sekat 20 tu tak ada dah sifat Tuhan. Lepas ni tak payah ngaji dah sifat dah. Banyak lagi. Jadi kita perhati tu Jangan gaduh. Mana tadi? Apa dia tadi? Kafir nafi itu ialah menidakkan atau menafikan mana-mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti menafikan ilmunya, menafikan kudratnya, kudrat kuasa dan lain-lain sifat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kita buat sini Tuhan tak tahu sini ni. Jauh pada orang. Itu kafir lah tu. Mana ada Tuhan tak tahu. Juga termasuk menafikan sifat dan mentakwilkan dengan takwil yang mengurangkan atau menghadkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat ilmu. Jika kata Tuhan ini ada ilmu, dia tahu. Tetapi ilmu secara ijmal. Tuhan tahu orang ni hidup pada tahun sekian, mati tahun sekian. Secara ijmal. Tetapi dia tidak mengetahui secara tafsil. Dia tak tahu orang ni buat berapa. Berapa orang anak, berapa. Jadi macam korang juga Tuhan. Kita tahu kan. Anak hamba tu. Berapa orang dah anak dia? Tak ingat berapa. Berapa orang cucu dia mu? Tak ingat. Itu manusia lemah. Jadi dia anggap Tuhan yang tahu. Tapi tahu sekat tu ya. Orang tahu. Jadi tak nak bila berapa orang anak, berapa orang cucu, berapa orang cucu. Tak boleh hoyak. Ini karut juga. Tuhan tahu lah kau kecil, kau besar. Tak nak meninggal sikit apa. Jadi dia kata Tuhan tidak tahu secara tafsir dan detail atau menyamakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Dia sama-sama Tuhan dengan makhluk, kafir. Pun hal iman dia. Itu kafir nafi. Yang kedua kafir isbat. Kafir nafi dan kafir isbat yang lain. Kafir nafi, kafir isbat. Ialah mana-mana sifat kekurangan atau sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak kurang ni. Tuhan tak segar. Tak segar ni sifat makhluk. Kita kata Tuhan tak segar kali hari ni nampak pihak itu udara pemendunya. Orang ni kafir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menafikan sifat itu. Seperti menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak. Tuhan ada anak. Isteri atau sekutu-sekutu, kawan-kawan, ada member Tuhan. Allah SWT itu mengantuk. Tuhan mengantuk kali hari nampak udara gelap ni. Apa segar. Tidur. Lalai. Mati dan sebagainya. Semua ni, pegangan lagu ni, merusakkan iman. Allah Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maknanya maha suci Allah Ta'ala daripada tuduhan orang jahat ni. Orang jahat tuduh Tuhan ni, Allah Ta'ala maha suci daripada benda. Begitu juga orang-orang yang mengaku bersifat seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku jadi Tuhan, kuasa di tangan aku belakang. Maka kafirlah orang yang berkata begitu dan kafir juga orang yang mempercayainya. Hak kata apa kafir, hak percaya kafir juga. Wal iyazu billah. Jadi hari ini kita belajar dua dulu sifat. Yang pertama apa dia tadi? Yang pertama mengingkari sifat rububiyah.
Yang kedua, mengingkari atau mencela sifat asma, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ulang kaji baliklah dua tu dah. Ulang kaji balik. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung yang ketiga.